Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk video kali ini cuba akan sentuh bab sukatan membulat paper 2, yang mana dia berada di bahagian B. Markah yang terkandung di dalamnya adalah 10 markah. So semua tahu dekat sini bahawa apa-apa soalan yang berada di dalam bahagian B wajib dijawab. Soalan yang pertama, Raja 3 menunjukkan bulatan RST yang berpusat O. Bulatan RST berpusat di O dan berjejari 7. Jadi apa-apa maklumat terus labelkan dalam gambar rajah. Tak kisahlah topik sukatan membulat ke, penyelesaian segitiga ke, geometri koordinat ke, vektor ke, jangan lupa tulis maklumat di dalam gambar rajah. So dekat sini dia bagi tahu kita bahawa jejari untuk bulatan RST ni adalah 7. Jejari. Jejari tu apa? Tahu tak di mana kedudukan jejari? So ini adalah bulatan kamu. Ini adalah bulatan. Jejari adalah yang ini, daripada pusat dia menyentuh lilitan. Ini adalah jejari. Samalah. Sini pun jejari, sini pun jejari, sini pun jejari. Semua kena tahu bahawa nilai jejari ni adalah sama. Dan kita tengok soalan. Berbalik kepada soalan tadi. So dekat sini jejari dia adalah 7. So nilai dekat sini adalah 7. 7 cm. Dan nilai dekat sini pun 7 juga sebab jejari daripada pusat dia pergi ke lilitan bulatan RST. So sini pun adalah 7 cm. Ini pun sama, ini pun jejari, sini ke sini jejari juga. Jadi dekat sini adalah 7 cm. Dapat? Next. PR ialah garis tangen kepada bulatan pada titik R. PR, garis PR ni adalah tangen kepada bulatan pada titik R. PR ni adalah tangen pada titik R dan ni adalah tangen. PR ni adalah tangen. So sini adalah tangen. Dan PRQ adalah sukuan. Sukuan ni maksudnya sektor lah nanti. Sukuan ni adalah sektor. Sukuan ni adalah sektor. Nampak? PRQ adalah sektor bagi bulatan yang berpusat pada R. Maksudnya dekat sini ini adalah sukuan daripada bulatan ni. Dia sebenarnya bulatan kat sini. Daripada sini dia pusing sampai sini. Dia sebenarnya adalah bulatan. Cuma dia suku je lah. Bagi bulatan berpusat di R. R ialah titik tengah. Dia bagi tahu kita R ni adalah titik tengah bagi OQ. OQ kita yang ni. Nampak tak OQ, garis OQ? O ke Q garis lurus kan? Inilah garis lurus. And then dia kata kita R ni adalah titik tengah. Bila dia titik tengah bermaksud panjang RQ pun 7 juga. So tulis dekat sini 7 cm. Dan RS adalah garis perentas. R ke S ni adalah garis perentas. Garis perentas ni maksudnya dia ambil daripada sini, hujung ni yang kena lilitan ni bertemu dengan titik yang berada di sini. Lilitan tu juga. Titik yang berada atas lilitan juga. Itu dinamakan dengan perentas. Garis RS ni adalah perentas. ORQ dan
POS adalah garis lurus. Okey, tak ada apa. So, ini adalah maklumat yang kita dapat daripada ayat tadi. Dapat tak? Okey, next kita tengok soalan. Okey. Okey, tapi sebelum tu kita kena pakai pi sama dengan 3.142. Nanti nak tekan kalkulator, nanti tekan nilai ni. Nak tulis dalam kerja nanti pun pi tu gantikan dengan 3.142. Okey? Okey, jadi soalan yang pertama dia minta kita cari sudut alfa dalam radian. Okey, dalam radian. Make sure jawapan kamu tu mesti dalam radian, bukan dalam degree. Okey, faham? Okey, so kita tengok gambar rajah kita. Mana kedudukan alfa? Okey, mana kedudukan alfa kita? Dekat sini kan? Dekat sini. Okey, so dia berada di sini. Okey, so apa yang kita boleh dapat daripada sini? Okey, ini adalah sukuan, betul tak? PQR ni adalah sukuan yang mana jarinya adalah 7 cm. Bermaksud PR ni pun 7 juga. Kenapa PR ni adalah 7? Sebab PR ni pun jejari. PR jejari bagi sukuan bulatan yang ini. Jejari dia kan 7. Okey, so faham Okey, jadi kedudukan alfa kita di sini. Okey, alfa ni maksudnya sudut lah. Biasa dia akan tulis alfa, theta, itu adalah sudut. Sudut dia ada dua unit lah. Yang pertama adalah dalam unit darjah, iaitu degree, and then yang kedua dalam unit radian. Okey, faham? Okey, so nak cari sudut dia ada beberapa cara lah. So saya tuliskan kat tepi ni. Okey, so korang buatlah note sikit. Okey, jadi nak cari alfa. Okey, cara cari sudut. Okey, cara cari sudut. Okey, yang pertama kita pakai formula. Formula apa yang kita boleh pakai? Okey, antaranya adalah formula panjang lengkuk. Panjang lengkuk. Okey. Yang mana formulanya adalah S sama dengan J theta. Okey, dapat? Okey, and then yang kedua, kita boleh pakai formula luas sektor. Okey, so apa formula luas sektor? L sama dengan T per 2 T 1 per 2 J kuasa 2 darabkan dengan theta. So kenapa formula ni boleh kita guna untuk mencari sudut? Sebab dalam formula itu sendiri ada theta, ada sudut. That's why kita boleh guna. So nampak tak? Okay, and then yang ketiga, kita boleh pakai petua sinus. Petua sinus dan juga petua cosinus. Okay, yang atas ni kita pakai kalau soalan tu dia bagi kita nilai panjang lengkuk, nilai jejari, barulah boleh cari theta. Sama juga macam luas sektor. Kalau dia bagi kita luas dan juga jejari, maksudnya bolehlah pakai formula ni untuk mencari sudut. Okay, dapat tak? Okay, yang petua sinus dan juga cosinus pula, kita hanya pakai dia kalau apa? Jika melibatkan segitiga bukan bersudut
tegak. Okay. So ini korang kena recall balik lah topik penyelesaian segitiga. Okay. Okay, and then yang keduanya, kita boleh pakai so cha toa, yang mana sin theta sama dengan opposite O bahagikan dengan H, hypotenuse. Bertentangan bahagikan dengan hypotenuse. Okey, cha pula adalah cos theta sama dengan adjacent, bersebelahan bahagikan dengan hypotenuse. Toa pula adalah tan theta sama dengan opposite yang bertentangan bahagikan dengan adjacent, bersebelahan. Okey, kita pakai yang ini kalau apa? Kalau melibatkan ini, kalau melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, macam inilah. Macam ni kita nak kenal dia 90 degree kat sini. So nampak je segitiga bentuk macam ni, terus pakai so cha toa untuk mendapatkan nilai sudut. Okey, faham? Okey, next. Kita tengok yang gambar raja kita ni. Okey, alfa kita dekat sini. So kita check. Okey, boleh tak pakai formula panjang lengkuk? Tak boleh, sebab apa? Okey, kejap. Okey, ini theta kita kan? Ini theta kita, so lengkuk dia kat sini. Ini lengkuk dia. Okey, theta kan sudut daripada sini ke sini. Kan? Sini ke sini. Okey, ni dia punya sempadan lah. Okey, so dia punya lengkuk adalah yang ni. So tak diberi pun nilai panjang lengkuk, jadi tak bolehlah pakai. Okey, and then yang kedua, luas sektor. Ada tak diberi nilai luas sektor yang ini? Ada tak? Tak ada. So tak boleh pakai formula luas sektor. Okey, and then kita tengok yang ini. Melibatkan segitiga bukan bersudut tegak. Okey, cuba tengok ni. Okey, sudut ni dia berada di dalam bentuk segitiga, betul tak? Kan? Jadi korang kena determine dulu, identify dulu. Ini segitiga apa? Bersudut tegak ke tak? Okey, jika dia sebut tangent, okey kan dia beritahu kat sini tadi. PR ialah garis tangent kepada bulatan pada titik R. Bila dia sebut tangent ni, bila dia sebut tangent bermaksud dia adalah 90 degree. Jadi kat sini adalah 90 degree. So daripada sini kita dapat tahulah bahawa ini bukan segitiga bersudut. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Macam mana nak kenal? Dia ada 90 degree. Macam ni tadi. Okey, faham? Jadi untuk mencari nilai sudut, kita kena pakai salah satu ni. Okey, bergantung kepada maklumat yang diberi. Okey, faham tak? Okey, so cikgu tunjuk cara dia. Bagaimana untuk menyelesaikan soalan A ni. Okey? Okey, jadi cikgu akan lukis semula segitiga yang kita akan pakai ni. Cikgu akan lukis semula. Okey, jadi soalan A. Okey, 90 degree. Okey, jadi dekat sini adalah 7. Yang kat sini adalah 7 juga. So 7 cm. Okey, dah lukis. Kita labelkan hypotenuse, nilai yang bertentangan dengan sudut tun, nilai yang bertentangan dengan
yang bersebelahan dengan sudut. Okey, ini kita punya sudut yang kita nak cari. So ini yang bertentangan dengan 90 degree ni adalah hypotenuse. Okey. So yang bertentangan dengan sudut yang kita nak cari ni adalah opposite. Ataupun korang tulislah tentang huruf T. So dekat sini opposite. So 7 ni adalah nilai yang bersebelahan. A, adjacent. Okey, dapat? Okey, jadi sekarang ni kita ada nilai O dan juga A. So nak pakai yang mana satu? Korang tengok dekat tepi ni, yang mana ada O dan juga huruf A. So yang mana? So kita kena pakai tan lah. Dia ada O dan juga A. Okey, so kita pakai tan. Okey, so dekat sini tan alfa sama dengan O per A. Macam ni. O per A. Jadi tan alfa sama dengan O dia adalah 7. 7 bahagikan dengan A dia adalah 7. Jadi kita akan dapat tan alfa sama dengan 1. Kita nak alfa. Jadi kita kena hapuskan tan. Cara untuk hapuskan tan adalah kita kena shift tan. Okey, shift tan 1. Shift tan 1. So kita akan dapat 45. 45 ni dalam unit apa? 45 ni adalah dalam unit darjah. Kalau nilai dia besar, lebih daripada 6 point, kejap, 3.142 darab 2. Kalau nilai dia lebih daripada nilai ni 6.284, bermaksud dia dalam unit darjah. Okey. 6.28 ni adalah nilai untuk 360 darjah. Tapi ini dalam unit rad. Dalam unit rad dia adalah 6.284. So ini adalah darjah. Soalan minta sudut alfa dalam rad. So kita kena tukar. Okey. So nak tukar, so korang kena tahu bagaimana untuk menukar unit bagi sudut. Okey, so sekejap. Okey, so theta, penukaran unit bagi theta sudut. Okey, so daripada darjah kepada radian. Okey. Okey, so daripada darjah nak kepada rad, kita kena darabkan dengan pi per 180. Okey, untuk penukaran unit ni dia hanya bermain dengan pi dan juga 180. Cuma kedudukan dia je atas bawah dia akan bertukar. Okey, cara dia kalau kita nak kepada rad, korang letak pi tu ke atas. Sebab apa? Pi ni unit dia adalah rad. Okey. So kalau kita nak radian kepada darjah, so kita kena darabkan dengan darjah. So antara pi dan juga 180, yang mana satu unit darjah? 180 kan. Jadi 180 ni berada di atas, pi berada di bawah. Senang je. So itulah satu teknik lah untuk menghafal. Okey. Okey, jadi kita tukar nilai kita tadi tu. Okey, kita nak tukar dia. Okey. So kita nak tukar kepada rad. Jadi kita ambil 45 darabkan dengan rad antara pi dan juga 180. Yang mana dekat atas? Yang mana? Pi dekat atas. So pi dekat atas perkan dengan 180. Jangan lupa pi ni gantikan dengan gantikan dengan 3.145.
Dia minta kita guna tadi kan. Okey, jadi tekan je lah kalkulator. Okey, so cara nak tekan kalkulator. Okey, 45 darabkan dengan, okey, buka kurungan. Kenapa kita kena buka kurungan? Sebab di sini dia ada dua ungkapan. 3.142 maksudnya dua nilai lah. 3.142 bahagikan dengan 180. Bahagikan, okey, perlah 180. Tutup. So ini nilai dalam red dia. Kecil je. Nilai dia mesti kurang daripada 6 point something tadi. Okey. So nilai dia adalah 0.7855 red. Okey, so dah siap. Okey. Okey, so apa-apa nilai yang kita dah dapat, kita transfer balik ke dalam gambar rajah. Ini. Tadi kan kita dah cari nilai alfa. So saya dah tulis balik dalam gambar rajah. Itu lagi memudahkan kita lah. So nanti nak menjawab soalan, refer yang ini sahaja. Tak perlu tengok dalam kerja sebelum. Kita tengok gambar rajah je. Okay. So kita move kepada soalan B. Okay, soalan B, cari perimeter kawasan Belorek. Kawasan Belorek. Jadi kita tengok gambar rajah kita. Okey, ini PRQ ni adalah kawasan Belorek lah. Yang warna biru ni kawasan Belorek. Okey, so kita kena cari perimeter ini dan juga ini. Okey. Okey, so cikgu nak cari perimeter yang ini dulu. Yang ini dulu untuk PRQ. Okey, so cikgu nak cari perimeter yang itu dulu. Sekejap. Okey, so tengok sini. Okey, so nak cari perimeter ni, kita kena tambah PR, panjang PR tambahkan dengan RQ, tambahkan dengan panjang lengkuk PQ. Lengkuk tu adalah lengkung ni lah. Jadi kita kena tambah. Jadi kita kena tambah PQ. PQ ni adalah panjang lengkuk. So apa formula panjang lengkuk? S sama dengan J theta. Untuk mencari PQ kita kena pakai formula ni. Maksudnya PQ kita ni S lah. Kita nak cari S. Okey, so QR dah ada, PR pun dah ada. Nanti tambah je. Okey, so cikgu akan kira yang ini dulu. Jadi sini cikgu labelkan A, sini cikgu labelkan B. Okey. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Perimeter kawasan Belorek. Okey, so cikgu akan cari perimeter kawasan A tu dulu. So yang ini cikgu akan lukiskan semula. Okey, ini adalah P Q R. Okey. Okey, so apa sudut dekat sini? Tengok O ke Q. Ini adalah satu garis lurus. Kalau dekat sini 90 degree, dekat sebelah ni pun 90 degree juga. Jadi dekat sini adalah 90 degree juga. So nilai tepi ni adalah 7 cm, sini pun 7 cm. Okey. Macam ni. 7. Okey. So sekarang cikgu nak cari perimeter ini dulu. Okey, so nak cari PQ tadi kita kena pakai S sama dengan J theta. Okey, theta dekat sini mesti dalam unit rad. Okey. Formula yang ada dalam topik sukatan membulat, panjang lengkuk, luas sektor, luas tembereng, kita kena pakai dalam unit rad. Okey. So nak cari panjang PQ. Panjang PQ. Okey, kita pakai formula S sama dengan J theta. Okey, S ni adalah PQ lah. Ni adalah panjang lengkuk.
So PQ sama dengan J dia adalah jejari, radius. Jadi RQ kita adalah 7. Okey, theta ni yang inilah 90 degree. 90 degree dalam rad dia apa? So itu korang kena tahu Okey, ni korang kena tahu. Pi, ni unit rad. Pi sama dengan 180 darjah. Okey, pi per 2 rad sama dengan 90 darjah. Okey, so kalau 360 jadi 2 pi lah. Okey, darabkan dengan 2. So yang ini PQ, okey, sini theta. Okey, 90 degree kan. So dalam unit rad dia adalah pi per 2. Pi per 2. Okey, sama dengan 7. Okey, pi masukkan 3.142. Bahagikan dengan 2. Okey, tekan kalkulator berapa nilai dia. Okey, 7 darabkan dengan 3.142 bahagikan dengan 2. So kita dapat 10.997. 10.997 cm. So panjang dekat sini. So panjang dekat sini adalah 10.997 cm. Kita nak perimeter. Perimeter ni siapa yang tak tahu, ini adalah ukur lilik. Okey, hasil tambah sekeliling ni. Okey. So perimeter dia adalah, ambil nilai ni 10.997 tambahkan dengan 7. Tambahkan dengan 7 dekat sini. So kita akan dapat 7. 24.997. Okey. Inilah 24.997 cm. Ini baru kawasan lorek yang pertama. Okey, kita pergi ke kawasan lorek yang kedua. Okey, so cikgu akan lukis dulu kawasan dia. Yang ini. Cikgu akan lukis dulu kawasan ni. Cikgu akan lukis ke semua ni. Sini. Cikgu akan lukis sektor yang ni. Kenapa cikgu lukis sektor? Tembereng ni dia berada dalam sektor ni. Okey. Lawa lah pula. Apalah. Ini kawasan lorek yang kita nak cari. Comot lah lukisan saya. So sini kosong, sini R, sini S. Okey, jangan lupa masukkan nilai yang ada. So sini 7, sini pun 7 juga. Okey, so tengok dekat sini. So daripada gambar rajah ni, kita boleh dapatkan apa lagi? Apa maklumat yang kita boleh dapatkan daripada gambar rajah? Okey, ingat sektor mesti dia kena ada jejari dan juga sudut. Okey, jadi ini kan sektor yang saya lukis tadi. Jadi kita kena dapatkan sudut dekat sini. So bagaimana cara untuk dapatkan sudut dekat sini? Total ni adalah 180 kan? Jadi 180 tolakkan dengan nilai yang dekat sini. Okey. Nak pakai yang ni, ambil 180 tolakkan dengan nilai dekat sini 45 tu. Tapi itu dalam unit darjah. Itulah unit darjah. Kalau rad kita ambil 180 dia bersamaan dengan 180 bersamaan dengan pi. Jadi kita ambil pi tolakkan dengan nilai yang ini. Okey, faham
Okey, so saya cari sudut dekat sini. Sudut dekat sini. Okey, so sini, sudut dekat sini saya letak theta lah. Okey, theta sama dengan, okey, kalau dalam unit darjahnya adalah 180 tolakkan dengan 45. Kenapa 45? Sebab alfa tadi ni adalah 45. Ni dalam unit darjah. Okey, so kita akan dapat 180 tolak 45. 135. So sini adalah 135 darjah. Okey, kalau dalam unit rad. Kalau dalam unit rad, kita ambil pi. Pi bersamaan dengan 180. So pi tolakkan dengan nilai yang ini. Okey, nilai yang ini. 0.7855 rad. Okey, pi dia dah bagi 3.142 tolak 0.7855. Okey, so berapa nilai dia? Tolak 0.7855. 2.3565. 2.3565 rad. Ini theta dekat sini. Okey, faham Okey, so nanti kita kena pakai nilai ini dan juga ini. Bergantung kepada formula. Okey, so sekarang ni cikgu nak cari. Okey, so sekarang ni cikgu nak cari panjang perentas dulu. Ini nama dia panjang perentas yang ini. R ke S ni. R ke S ni adalah panjang perentas. Okey, so panjang perentas RS. So apa formula dia? Ini kena hafal Okey, formula dia adalah Okey, 2J 2J sin theta per 2. Ini theta ni kita nak pakai dalam unit darjah ataupun rad. Yang mana satu? Okey, bila melibatkan sin, tan, cos, kena unit darjah. Ingat, untuk sin, tan, cos wajib dalam unit, mesti dalam unit darjah. Okey, so 2 jari dia adalah 7. Okey, sin theta dia dalam unit darjah, so 135. Bahagikan dengan 2. So tekan kalkulator, berapa nilai? 2 darab 7 14. 14 sin, buka kurungan, 135 per 2. So nilai dia adalah 12.93 cm. Okey. Sebelum tu saya nak ingatkan, make sure korang punya kalkulator ni mesti dalam mode degree. Ada huruf D kat atas. Nampak tak huruf D? Jangan biarkan kalkulator korang berada dalam mode R, rad. So itu salah lah, nanti korang kena tukar. Sebelum korang cari nilai, korang kena tukar dulu kepada ni, mode D. Korang clear je, nanti automatic dia akan jadi D. Okey, dapat Okey, next, sebelum selesai lagi, kita nak cari perimeter kawasan melorot. Tadi kita baru cari panjang perentas, belum mencari panjang lengkuk RS, betul tak? So sekarang ni kita kena cari panjang lengkuk RS. Panjang lengkuk kita kena pakai formula S sama dengan J theta. Okey, so panjang lengkuk RS. Okey, so formula dia adalah S sama dengan J theta. Theta dekat sini mesti pakai rad. Mesti pakai rad. Okey. So J dia adalah 7. Theta dia adalah 2.3565.
2.3565. So nilai dia adalah 16 point bundarkan 50 cm. Okey. So kita tambah. So kita tambahlah. Untuk yang ni so kita tambah. Jadi oleh itu nilai ni 12.93 tambahkan dengan 16.50 cm. Okey, dapat. So nilai dia adalah 12.93 tambah 16.50 29.43. Okey. Macam ni. Okey, jangan lupa belum siap lagi belum siap lagi. So, step yang terakhir kita kena ambil perimeter yang tadi ni, kawasan tadi ni. Total dia mana? Okey, total dia yang ni. Okey, korang tambahkan dengan total perimeter yang ini. Total dia adalah 29.43. Okey, so tunjuk dalam kerja dia lah. Okey, so bila saya tekan terdapat 24.997 tambah 29.43. So ini jawapan dia 54.427 ataupun 54.43. Okey. So ini jawapan untuk soalan B. Okey. Jangan lupa tambah. Dua ni tambah. Tunjuk jalan kerja. Saya dah tak muat. Tunjuk jalan kerja. Ini tambah dengan ini. Dapatlah jawapan ini. Okey? Faham? Okey, soalan yang terakhir. Soalan C. Dia minta kita cari luas kawasan Belorek. Luas kawasan Belorek. Kawasan ni juga. Okey, cuma dia nak luas. Okey, tadi kita cari perimeter. Sekarang ni kita nak cari luas pula. Okey. So, biasanya soalan pattern sukatan membulat ni, soalan yang pertama dia akan minta kita cari sudut. Soalan yang kedua dia minta kita cari perimeter. Soalan yang ketiga dia minta kita cari luas. Itu dia punya pattern lah, kebiasaannya. Okey. Okey, so kita pergi ke soalan C. Bagaimana cara untuk mencari luas kawasan Belorek? Okay, so mana kita punya gambar rajah? Ini kita punya gambar rajah. Kita nak cari kawasan Belorek ni. So kita kena ambil kawasan ni, tambahkan dengan kawasan ini. So, saya akan lukis dulu kawasan yang pertama saya. Yang ini, luas sektor ni saya akan lukis dulu. So inilah. Okey. So ini nama dia adalah luas sektor. So kita kena pakai formula luas sektor. Jadi di sini luas sektor. Sini O Sini R. PQR. Okey, luas sektor PQR. Okey, formula luas sektor adalah L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Okay, ingat, theta dekat sini mesti pakai unit rad. Kalau tak ada sin, tan, cos, terus pakai rad untuk yang ini, okay? Okay, so 1/2 darabkan dengan J kuasa 2. J dia adalah 7. Okay, theta untuk 90 degree dalam rad dia adalah Allahu Akbar. Adalah, kejap Okay, pi rad sama dengan 180 darjah. Okay, so kalau 90 degree, pi per 2 rad sama dengan 90 darjah. Okay, dapat Okay. So, dekat sini adalah pi per 2 lah. Theta ni pi per 2 lah. Pi ni gantikan dengan 3.142 bahagikan dengan 2. Okey, so kira dapat berapa?
Sorry, kena buka kurungan. Nampak je pecahan, terus buka kurungan. Okey, jadi kita akan dapat 38.49 cm kuasa 2. Okey, ini baru luas yang pertama. Okey, next kita cari luas yang ini pula. So, saya akan lukis dulu. So, ini adalah kawasan yang kedua. Okay, so sini O R S. Okay, so panjang kat sini adalah 7 cm. Sini pun sama, 7 cm. Sini dia punya theta. Theta dia tadi kita dah cari kan. Theta dia kat situ kita dah cari. Theta dekat sini adalah 45 dalam unit darjah. Dalam unit rad dia adalah 2 2.3565 rad. Okey, nampak? Okey, so ini kawasan yang kita nak. Okey, so bagaimana cara untuk kita cari? Bagaimana cara untuk kita dapatkan kawasan yang berlorek ni? Kawasan yang berlorek ni nama dia adalah luas tembereng. Luas tembereng. Okey, jadi luas tembereng nak cari dia. Okey, sama dengan kita cari dulu luas keseluruhan ni. Okey, kita cari dulu luas keseluruhan ni. Keseluruhan ni bentuk dia sektor. Okey, so kita ambil luas sektor, tolakkan dengan kawasan mana yang kita tak nak. Kawasan yang warna putih ni kan. Ini adalah luas segitiga. So tolakkan dengan luas segitiga. Okey. So apa formula luas sektor? Formula luas sektor adalah yang inilah. 1/2 J kuasa 2 theta. Ingat theta kat sini mesti pakai unit rad. Tolakkan dengan luas segitiga. Okey. Luas segitiga 1/2 J kuasa 2 sin theta. Ini diolah daripada luas segitiga dalam topik penyelesaian segitiga. 1/2 AB sin theta. Okey, dapat. Ini kena hafal lah. Tak. Kalau tak hafal pun tak apa. Korang boleh tengok dalam senarai formula nanti. Di bawah penyelesaian segitiga tu. 1/2 AB sin theta. Cuma untuk dalam topik ni, AB tu kita tukar jadi J kuasa 2. Ni kan theta. AB kan nilai di sebelah theta, betul tak? AB. So sini J, sini J. So J darab J akan dapat J kuasa 2. That's why formula dia jadi macam ni. Okey. Okey, so jomlah kita masukkan nilai. Okey, jadi 1/2 J dia adalah 7. 7 kuasa 2. Theta dia adalah ini. Kita kena pakai rad. So kita kena pakai rad. Jadi 2.3565. Tolakkan dengan 1/2 J dia 7 juga. Sin, ni jumpa sin. Jumpa sin kena ambil theta dalam unit darjah. So sini 45. So tekan je lah calculator, korang akan dapat nilai dia. Okay, so saya kira satu-satu. Okay, buka kurungan sebab dia pecahan. 1/2 7 kuasa 2 darabkan dengan 2.3565. Okey, lepas tu tolakkan dengan, okey, jumpa lagi pecahan. Buka kurungan. 1/2
7 kuasa 2 sin 45. So ini jawapan kita. Okey. 40.41. Nampak tak? 40.41 cm kuasa 2. Belum siap lagi. So kita ambil nilai ni, tambahkan dengan nilai yang ini. So step yang terakhir. Step yang terakhir adalah luas kawasan berlorek sama dengan kawasan berlorek. So kita ambil luas sektor ni, tambahkan dengan luas tembereng. So kita akan dapat yang inilah.